Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Bitammil khair wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, peliharalah ataupun jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada azab api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesihatan, diberikan kesempatan. Pagi ini kita akan menyambung pengajian tafsir ataupun Al-Quran kita, Surah Al-Baqarah ayat 8. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Minggu yang lepas kita selesai membicarakan tentang beberapa ciri yang disebutkan sebagai orang yang tidak beriman, itu orang kafir. Minggu sebelumnya kita membicarakan tentang 5 ciri orang yang beriman. Jika kita baca dan kita teliti, ciri orang beriman dan ciri orang-orang kafir ini jelas disebutkan dalam Al-Quran tanpa ada sebarang kekeliruan. Maknanya ciri orang beriman jelas 1, 2, 3, 4, 5. Ciri orang kafir ataupun yang tidak beriman juga jelas. Tidak memerlukan kepada huraian yang panjang. Pada hari ini kita akan membicarakan ataupun mendengar bagaimana Allah SWT menceritakan, Allah Ta'ala describe satu lagi kumpulan yang memerlukan kepada huraian yang terperinci, yang disebut oleh sebahagian besar ulama, iaitu golongan yang digelar sebagai golongan munafiqin ataupun the hypocrites, golongan munafiqin. Kita bacakan dahulu ayat Quran ini dan kita akan tengok huraian insya-Allah. Kalau tuan ada Quran tu boleh sama-sama kita baca. Ayat 8. Kita akan baca ayat 8 ke ayat 16. Kemudian saya akan ambil sebahagian saja, sebahagian saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن
Kita tengok makna dulu. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maksud dia, dan antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah Ta'ala sifatkan mereka lagi dengan yukhadi'un Allah. Mereka menipu, mereka hendak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walladzina amanu, dan mereka juga hendak menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad. Kerana apa? Kerana dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan penyakit itu lagi kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang amat pedih kerana mereka mendustakan kepada Allah. Okey, saya baca cerita. Saya. Bagaimana saya sebutkan tadi, apa kaitan ayat 8 hingga 16 ini berbanding ayat kita baca sebelum ini. Ayat pertama hingga ayat yang kelima membicarakan tentang sifat orang yang beriman. Ayat 6 dan 7 membicarakan sifat orang kafir. Ayat 8 hingga 16 membicarakan sifat orang-orang munafik. Kalau kita baca tafsir sebahagian besar ulama, mereka mengatakan ia merujuk kepada golongan munafikin. Golongan munafikin yang bukan hanya tergolong dari kalangan orang Islam, bahkan mereka ini juga termasuk sebahagiannya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nanti kita akan tengok bila kita huraikan sudut tafsiran. Saya baca munasabah ayat ini. Setelah selesai membicarakan dua kumpulan manusia yang jelas bertentangan sifat dan gaya hidup masing-masing, iaitu mukminin dan kafirin, ayat-ayat yang berikutnya membicarakan satu lagi kumpulan manusia, iaitu munafikin yang tidak jelas sifatnya. Mereka disifatkan sebagai orang yang punya tabiat talam dua muka, yang amat membahayakan masyarakat Islam, kerana pada zahirnya mereka beriman, tetapi pada batinnya mereka kufur. Kalau kita baca dalam, kalau boleh kita ada peluang, kita balik, kita buat research sedikit tentang sifat nifaq. Istilah dia nifaq ataupun hipokrisi. Hipokrisi ini is considered as a very serious disease in society. Sebab dia sebut suatu tabiat dalam dua muka yang amat membahayakan dalam masyarakat Islam. Kita akan tengok konteksnya bila kita bicara ayat ini dalam latar belakang sejarah Nabi SAW dengan para sahabat berjuang di Madinah Al-Munawwarah. Saya baca dahulu, kemudian kita tengok kelahiran munafikin. Kelahiran munafikin. Kumpulan ketiga dalam masyarakat Islam daripada tiga kumpulan manusia, iaitu munafikin. Dia menggunakan K, sepertinya Qaf. Munafikin. Itu kalau dalam transliteration daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, katanya guna huruf Q instead of K. Kumpulan ini lahir pada zaman awal Islam. Mereka merupakan kumpulan yang tidak jujur terhadap Islam, tetapi tidak mempunyai keupayaan yang cukup untuk menentang Islam. Kumpulan ini berada di tengah-tengah masyarakat Islam, tetapi bermuka dua dan amat membahayakan masyarakat Islam. Pada zahirnya mereka dilihat sebagai orang Islam, tetapi mereka berpura-pura kerana hati mereka memihak kepada musuh-musuh Islam. Meskipun keadaan mereka yang sebenar sukar dikenal pasti, namun Al-Quran menjelaskan sifat-sifat mereka dengan terperinci, serta mengekalkan petanda ini sebagai ukuran bagi umat Islam pada setiap zaman untuk mengenal kumpulan dianggap sebagai musang berbulu ayam yang amat berbahaya ini. Kumpulan munafikin dibicarakan dalam 13 ayat, paling banyak lah. Yang pertama 5 ayat, yang kedua 2 ayat, yang kumpulan ketiga ni 13 ayat. Menandakan kepada kita bahawasanya kenapa Allah Ta'ala memperincikan, Allah Ta'ala mendetailkan sifat dan ciri-ciri kumpulan ketiga. Kerana ia menjadi suatu cabaran ataupun menjadi suatu dilema dalam kalangan umat Islam, bagaimana nak mengenali ciri-ciri kumpulan yang ketiga ini. Bilangan ini agak besar, itu 13 ayat. Sedangkan hanya 5 ayat yang bicara kumpulan mukmin dan 2 ayat sahaja yang membicarakan
kumpulan orang kafir. Kalau kita pernah dengar satu hadis yang Nabi sebut tentang persoalan halal dan haram. Al-halal bayyinun wal haram bayyin. Perkara yang halal itu jelas. Maknanya tidak ada ambiguity lah, tidak ada kesamaran. Maknanya benda yang halal itu halal dan benda yang haram itu adalah jelas haram. Betul tak? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal dan haram itu ada beberapa perkara yang disifatkan oleh Nabi sebagai mushtabihat. Istilah kita masybuh lah. Masybuh. Maknanya di antara halal dengan haram. Halal atau tidak. Itu termasuk dalam perkara yang masybuh, perkara yang tidak boleh ditentukan halal dengan haramnya. Persoalan kalau saya nak analogikan lebih kurang dengan persoalan tadilah. Iman dengan kufur itu mudah kita nak bezakan. Kan? Orang berislam atau orang yang beriman dengan orang kafir jelas kita boleh bezakan. Kan? Kita boleh tunjuklah maknanya ini muslim, ini tidak muslim. Ini muslim, ini non muslim. Tetapi golongan tengah-tengah ni yang tak tahu muslim, mukmin, sama ada mukmin ataupun sama ada kafir, duduk tengah-tengah ni susah kita nak tentukan. Istilah Al-Quran, Al-Quran menggunakan dengan istilah nifaq, munafiq. Dalam ayat kita akan baca sekali lagi, innal munafiqina fi tarkil asfali min nar. Orang munafik ni balasan dia dia akan berada di tempat tingkatan neraka yang paling bawah. Tingkatan neraka yang paling bawah. Kita akan tengok. Nifaq ini penulis ni katakan sejenis penyakit manusia yang berpunca daripada beberapa jenis virus yang terjadi dalam masyarakat. Antaranya dia kata seperti pengecut, tamak akan dunia, degil dan menolak kebenaran. Masyarakat yang dijangkiti wabak ini kelihatan pergerakannya lemah. Mereka lebih suka meruntuh daripada membina. Kumpulan ini lahir selepas hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya ke Madinah. Di Mekah tidak timbul persoalan ataupun tidak timbul grup yang ketiga ni. Sebab pada waktu itu Islam masih lagi belum mempunyai kuasa dalam memerintah. Bila Rasulullah pergi ke Madinah, pindah ke Madinah, Rasulullah dijantik menjadi ketua negara di sana. Pada waktu itu baru timbul perasaan tidak puas hati di kalangan beberapa golongan yang sepatutnya mereka yang dilantik menjadi penguasa di Madinah. Akhir sekali mereka menyatakan dia punya pemberontakan kepada Nabi SAW. Pada mulanya mereka berhasrat mengekalkan kedudukan mereka di Madinah. Tetapi peperangan Badar yang berakhir dengan kemenangan besar umat Islam, ketua-ketua kabilah di Madinah, terutamanya kaum Yahudi, berasa kedudukan mereka terancam. Terutamanya golongan hartawan dan pemimpin atasan yang selama ini dihormati dan bercita-cita untuk mengekalkan kedudukan mereka sebagai ketua. Beberapa ketika selepas kemenangan Islam di Madinah, kumpulan masyarakat yang tidak jujur ini mula memeluk Islam secara pura-pura kerana takut akan kedudukan ekonomi dan kepimpinan mereka dalam masyarakat itu runtuh. Tetapi pada masa yang sama mereka mencari jalan untuk menjatuhkan Islam secara rahsia dari dalam. Dengan kata lain, gejala nifaq ataupun munafik ini, hipokrisi ini berlaku dalam masyarakat kerana dua sebab. Yang pertama, kemenangan Islam dan penguasaan umatnya dalam masyarakat Madinah. Yang kedua, kekalahan semangat untuk menghadapi perkembangan Islam yang menyebabkan mereka terpaksa tunduk kepada dakwah Islam. Okay, saya uraikan sedikit. Sifat nifaq ini kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia daripada kata nafaqah. An-nafaq ni adalah lubang biawak. Lubang biawak, an-nafaq. Lizard, biawak. Dan dikatakan biawak ni biasanya dia akan korek dua lubang. Dia akan korek dua lubang. Okay. Tak boleh masuk satu lubang, dia akan masuk ke lubang lain. Daripada situlah. Okay. Dalam konteks pengajian ilmu akidah, nifaq ni maksud dia izharul Islam wa ibtalul kufr. Dia menzahirkan Islam tapi dia menyimpan perasaan kufur dalam hati. Maknanya di sudut appearance dia nampak dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, tapi dalamnya dia menyimpan sepenuh rasa dendam kepada Islam.
Sebab tu susah kan? Susah kita nak kenal. Sebab physically ataupun zahirnya kita nampak Islam, tapi dalam itu tersimpan perasaan-perasaan yang tidak baik kepada Islam. Sebab itulah hikmahnya Allah Ta'ala uraikan ciri-ciri orang munafik ini dengan secara terperinci dalam 13 ayat, buat menjadi panduan kepada kita. Kisahnya, bila mana Nabi SAW hijrah daripada Makkah ke Madinah. Kalau kita ada masa kita baca penghijrahan Nabi ke Madinah ini, ramai di kalangan para sahabat yang terpaksa berkorban apa saja. Korban apa saja. Sebab tu hijrah ni hijrah yang besar dalam sejarah umat Islam. Dia menukar paradigm ataupun menukar cara umat Islam berfikir dan bergerak. Sebab tu bila hijrah ke Madinah, gerakan dakwah Islam itu lebih aktif, lebih cepat. Lebih cepat. Tahun kedua dah berlaku perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Dan dakwah itu tersebar ke seluruh semenanjung tanah Arab. Antara cerita para sahabat kalau kita nak ambil panduan, antara yang saya ingat adalah kisah suami isteri. Nama dia Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Dia ada anak. Jadi Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni dia niat untuk hijrah ikut Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Tapi pada waktu itu golongan pembesar musyrikin Mekah ini menghalang mereka, buat macam-macam sekatan menghalang mereka daripada hijrah ke Madinah. Jadi syarat yang diberikan oleh musyrikin Mekah pada waktu itu, okey, dia kata Abu Salamah, kamu boleh hijrah, tetapi kamu tak boleh bawa keluarga kamu. Kamu boleh pergi seorang, tinggal isteri dengan anak kamu kat sini. Pergilah kalau kamu nak hijrah, nak pergi pun, nak tinggal ke Mekah. Jadi dia bincang dengan keluarga dia, kata kita tak apa, dia hijrah dahulu. Mungkin akan sampai satu masa Allah Ta'ala akan bukakan peluang isteri dan anak dia boleh hijrah bersama. So apa yang berlaku dalam buku sirah disebutkan, sejarah disebutkan, Ummu Salamah ini setiap hari keluar daripada rumah dia, dia pergi ke satu tempat tu nama dia Abtah. Satu tempat macam tempat dataran lah. Pergi situ dia menangis daripada pagi sampai petang. Dan setiap hari dia buat macam tu. Keluar pagi, nangis, sampai petang dia balik rumah. Esok pagi, pergi menangis. Kenapa? Kerana tak dapat ikut suami dia hijrah untuk bersama dengan Nabi di Madinah. Ada seorang lagi sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi kita kenal kan? Dia ni bukan bangsa Arab. Suhaib Ar-Rumi, Rom kembali kepada bangsa Rom lah. Bangsa Rom. Rom sekali bangsa apa? Ini sekarang Italia. Italia. Jadi bukan bangsa Arab. Suhaib Ar-Rumi ni, dia ni antara orang yang ada harta lah. Masa dia pergi ke Mekah, hijrah ke Mekah daripada tempat dia, dia tak ada harta. So dia mula berniaga, buat kerja dan sebagainya, sehingga dia kumpulkan sekian banyak harta. So bila dia nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, kaum kafir Quraisy ini, pemimpin Quraisy, dia kata, kamu boleh hijrah, tapi kamu terpaksa tinggalkan, kamu kena tinggalkan segala harta kamu di Mekah. Jadi dia kata apa? Sebab dia punya semangat dia cukup tinggi untuk dia tak nampak dah harta dia. Hanya nampak dah nak pergi ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. So dia tinggalkan semua harta dia, hijrah bersama Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca balik, itu semua hijrah. Bila kita baca balik masa pembukaan kota Mekah, bila Rasulullah dengan para sahabat masuk balik kampung, tengok balik rumah yang ditinggalkan dulu, jumpa balik kaum keluarga yang masih lagi belum masuk Islam, kita boleh bayangkan perasaan. Perasaan kita balik kampung kan? Duduk ketika tahun kat luar, balik kampung, jumpa mak, jumpa ayah, tengok rumah yang kita tinggalkan, kita akan rasa apa? Perasaan sentimental tu ada. Dan tambah lagi pada waktu Mekah itu, Nabi SAW dia orang Mekah. Nabi ni orang Mekah, asal Mekah, dilahirkan di Mekah. Tapi akhir sekali Nabi SAW decide, Nabi buat keputusan, aku tidak akan tinggal di Mekah. Aku akan menghabiskan hidup aku, hayat terakhir aku di Madinah. Jadi kalau kita baca sebenarnya penghijrahan para sahabat daripada Mekah ke Madinah itu bukan dengan kemudahan ataupun dengan apa kita kata tanpa cabaran. Sebenarnya cabaran yang cukup besar. Cabaran yang cukup besar. So bila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Madinah ni ditunggu oleh golongan Ansar.
Ansar daripada Aus dan Khazraj. Saya nak cerita tentang golongan munafik dah. Okey, Aus dan Khazraj. Kalau kita baca sejarah Aus dengan Khazraj ni, yang sebelum dipersaudarakan, mereka ini hidup di dua tempat yang tinggal di dua tempat yang berbeza. Aus ni ditinggal di tempat awali, sebab awali tempat yang tinggi lah, tempat yang selesa. Adapun Khazraj ni dia duduk di tempat yang rendah, kawasan tanah rendah. Sebelum kedatangan mereka ni asal daripada Yaman. Aus dan Khazraj ni asal daripada Yaman. Yaman di bawah, Mekah tu Yaman kat bawah. Sebelum itu Mekah, Madinah ataupun istilah sebelum Islam disebut sebagai Yathrib. Yathrib, ingat lagi ya, Yathrib. Mereka ini Yathrib didiami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi. Boleh baca balik sejarah penghijrahan beramai-ramai orang Yahudi daripada Syam, daripada Syria pergi ke Hijaz, pergi ke tanah Mekah dan Yathrib pada waktu itulah. Kita boleh baca balik sejarah. Okay. Jadi bila mereka hijrah ke Yathrib, orang Yahudi ni, mereka menguasai tempat-tempat strategik di sudut ekonominya, di sudut politiknya, dan di sudut sosial dan pemikiran. Orang Yahudi dah kuasai. Sebab tu bila Aus dan Khazraj mereka hijrah ke Yathrib, ke Madinah, mereka berpecah dua. Mereka pecah dua. Aus ni dia duduk dekat dengan, mereka berjiran dengan kabilah Yahudi yang bernama Quraizah dan Nadir. Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir. Adapun Khazraj, dia berjiran, rumah mereka ni dekat dengan Yahudi Bani Qainuqa. Okey. Jadi kita boleh tengok struktur sosial masyarakat Yathrib pada waktu itu dia punya struktur. Sebelum Nabi sampai ke Madinah. Okay. Jadi lahirnya kepala ataupun ketua kepada golongan munafik ini adalah daripada kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj yang nama dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia? Kita selalu dengar Abdullah bin Ubay bin Salul daripada kabilah Khazraj. Yang pada waktu dulu mereka ni bekerjasama, hidup sekali dengan Yahudi Bani Qainuqa. Okey. Di asal ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni asalnya sebelum kedatangan Nabi, dia ini telah dipersetujui oleh orang Arab di Madinah, di Yathrib, dan orang Yahudi untuk diangkat menjadi ketua. Dia dilantik menjadi King of Madinah, King of Yathrib. Tapi bila sebahagian daripada Aus dan sebahagian daripada Khazraj yang pergi jumpa dengan Nabi SAW di Mekah pada perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, kita boleh baca balik ya. So mereka telah mempersiap sediakan satu apa kita kata, satu suasana di mana bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi akan dilantik menjadi ketua. Okey. Jadi bila tahun pertama selepas hijrah ke tahun pertama, pada waktu itu masih lagi belum timbul isu munafik, belum timbul. Sebab masih lagi pada waktu masih lagi dalam proses nak kita kata settle lah, nak selesaikan. Antaranya Nabi bina masjid, Nabi mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, Nabi mengasaskan struktur sosial masyarakat Islam di Madinah. Jadi masih lagi dalam internalnya affairs, nak menyelesaikan persoalan-persoalan dalaman umat Islam. Jadi bila tahun kedua, bila dah settle tahun pertama itu, masuk tahun kedua, pada waktu itu bermula perang Badar. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. So bila umat Islam menang di perang Badar, masa perang Badar, umat Islam 300 lebih, dilawan musyrikin Mekah 1000 orang, menang pada waktu itu. Maka golongan munafiqin ini yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mereka melihat Islam itu telah mula mendapat tempat, Islam itu telah mula berpengaruh. So tidak worth untuk mereka ini menyatakan penentangan secara terbuka kepada Islam. Pada waktu itu ramai di kalangan mereka yang mengambil keputusan untuk menyatakan bahawa mereka ini nak turut Nabi masuk Islam. Itu bermula. Okay? Dan kesan kalau kita tengok kenapa sekarang kita mengatakan sifat hipokrasi ini akan memberikan kesan cukup besar dalam
kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam masyarakat umat Islam. Kita boleh tengok dengan jelas dalam kisah Perang Uhud. Perang Uhud ni tahun ketiga Hijrah. Nabi SAW dengan para sahabat, lebih kurang adalah 1,000 orang tentera. 1,000 orang, kekuatannya 1,000 orang. Nak lawan tentera Kufar 3,000 orang. 3,000 orang. Jadi sampai nak dekat nak perang ini, hampir-hampir detik-detik peperangan, Abdullah bin Ubay ini diberikan tugas memegang satu, apa kita kata, batalion yang mengandungi lebih kurang 300 kekuatan. Abdullah bin Ubay, sebab dia orang hebat. Dan diceritakan dalam kitab-kitab, Abdullah bin Ubay ni seorang yang handsome, seorang yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Dia bercakap pun dari apa? Influential, dari karismatik, ada sifat karismatik dalam diri dia, maknanya sesuai untuk jadi pemimpin. Sebab tu masyarakat Madinah pada sebelum kedatangan hijrah Nabi dia lantik jadi ketua, jadi king of Madinah. Di pada waktu itu dilantik untuk jaga 300, satu batalion 300 orang, 300 orang kekuatan. Dekat dengan nak perang tu, dia withdraw dia punya kekuatan 300 orang. Dia withdraw 300, dia kata jom kita balik Madinah sebab there's no point untuk kita perang bersama dengan Nabi, dengan Muhammad, perang dengan apa, golongan kufar. So daripada 1,000 jadi 700. So 300 memang balik paling punggung, balik Madinah. Jadi kesannya kita tengok di peringkat awal perang Uhud ni, Nabi SAW, kita boleh baca lah dalam Quran berada, dalam hadis pun ada. Di peringkat awal pecah kacil, dengan antara lain faktor pada waktu itu bila dah menang pada perang Badar, pada waktu itu umat Islam dah rasa overconfidence, dah rasa overconfidence walaupun bilangan kecil. Dan antara lain juga mereka tidak dengar atau tidak ikut arahan Nabi SAW. Mereka awal kalah, tapi akhir sekali Allah Ta'ala turunkan bantuan, akhir sekali menang juga sebenarnya dalam peperangan. Jadi itu kesan yang kita boleh nampak dalam sejarah bila wujud golongan yang disifatkan oleh Nabi dan oleh Al-Quran ini sebagai golongan munafikin. Nifak ini dia ada dua bahagian ataupun dua jenis. Kalau kita boleh baca, boleh tengok dalam pasal 74 tu, ada dua jenis. Nifak. Yang pertama disebut sebagai nifak akidah ataupun nifak akbar. Biasa juga disebut dengan nifakul kufri. Nifak yang dekat dengan kekufuran. Okey. Apa maksud dia? Iaitu nifak yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan tanda-tandanya ialah menzahirkan iman secara pura-pura, menyembunyikan kata-kata kufur, iaitu hatinya bertentangan dengan kata-kata yang diucap. Seseorang Muslim tidak boleh berpura-pura dengan akidah yang menjadi rukun iman, iaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, hari akhirat dan kitab-kitab. Munafik dari bahagian ini yang dimasukkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya golongan munafikin itu ditempatkan pada tingkat neraka yang paling bawah, dan engkau tidak akan mendapat seorang pun yang sanggup menjadi penolong mereka. So, munafikin dalam konteks ayat ini merujuk kepada munafik kafir. Munafik yang betul-betul memang tak nak kepada Islam. Ini tidak berkaitan dengan orang yang beriman lah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, nifak amali. Nifak dalam bentuk perbuatan. Nifak dalam bentuk praktikal. Disebut juga sebagai nifak asrar ataupun nifakul iman. Nifak yang walaupun dia nifak tapi dia dalam dekat dengan iman. Maksud dia ialah mengamalkan akhlak yang menyerupai akhlak munafikin, seperti berdusta, meninggalkan solat kerana malas, tetapi masih beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat. Termasuk dalam nifak amali ataupun nifak praktikal ni, nifak secara perbuatan ni adalah beberapa ciri yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, iaitu yang selalu kita dengar, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Yang pertama, bila dia bercakap dia bohong, dia dusta bila dia bercakap.
Yang kedua, wa idza tumina khana. Bila dia diberikan amanah, dia pecah amanah ataupun tidak menjalankan amanah. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia menyalahi janji ataupun tidak mengotorkan janji. So ayat-ayat yang sedang ditafsir yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan nifak yang pertama, iaitu nifak yang merujuk kepada golongan yang hampir kepada kekufuran. Adapun ciri kedua nifak amali tadi, ia boleh terkena kepada orang yang beriman juga. Boleh terkena kepada kita. Semaknanya kalau kita bercakap, kita berdusta, kita bohong, mana ada ciri nifak dalam diri kita. Sama juga kalau kita berjanji, kita tidak menepati janji kita. Ada ciri nifak di situ. Sama juga kalau kita diberikan amanah satu tanggungjawab, satu untuk jaga satu benda, kita tidak melaksaikan amanah tadi, tidak menjaga amanah tadi, ada ciri nifak dalam diri kita. Tetapi ciri-ciri ini tidak mengeluarkan kita daripada Islam kepada kufur. Okey? Nah, itu beza. So ayat-ayat yang kita bacakan 13 ayat ini, ia akan membicarakan nifak bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, iaitu yang hampir kepada kekufuran. Okay. Dalam kitab ini, penulis ataupun pengarang kitab kita ini dia menyeraikan 6 ciri daripada 13 ayat tadi. Dia menyeraikan ada 6 ciri munafik. Ciri orang-orang yang ada sifat nifak, ada sifat hipokrasi dalam diri. Kita tengok yang pertama, ayat 8 ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Kita tengok dulu ayatnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, wa minan nas, maksud wa min ni sebahagian. Maknanya terdapat daripada ramai-ramai orang di Madinah ini sebahagian manusia. Okay, tengok Allah Ta'ala pinpoint direct. Di kalangan kamu ni ada sebahagian yang sifatnya macam ni. Macam mana? May yaqulu amanna billah, yang mana dia mengatakan dia beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhirat. Okay, mulut mereka mengatakan, ucapan mereka mengatakan kami beriman. Tetapi Allah Ta'ala declare, Allah Ta'ala himself declare dalam Quran, wa ma hum bimumin. Tak perlu Nabi bagi tahu, tak perlu sahabat bagi tahu, Allah Ta'ala itu tolong declare mereka ini sebenarnya tidak beriman. Okay? Kalau kita baca kat sini lah, dalam bahasa Arab, menarik kalau kita faham ayat ini, may yaqulu. Kalau bahasa Melayu sama je, ada yang berkata. Okay, yaqulu merujuk kepada seorang, singular. Okay, singular. Tetapi bila kita baca amanna, okay, amanna itu dia merujuk kepada ramai. Okay, dari kalangan manusia yang banyak-banyak ni, ada seorang manusia yang bila dia berkata, dia akan sebut kami. Apa tak? Faham tak? Dia bangun seorang, tapi dia istilah yang digunakan, terminologi yang digunakan, kami beriman. Seolah-olah dia seorang itu dia mewakili ramai manusia, ramai kawan-kawan dia yang dalam grup munafik ini. Mereka stres mengatakan mereka ini beriman. Secara zahirnya mereka menyatakan kami beriman. Tapi menariknya Allah Ta'ala jawab terus. Allah Ta'ala tak simpan. Allah jawab tu di akhir ayat ini, wa ma hum bimumin. Ya, kamu dengar ucapan mereka, kamu dengar percakapan mereka, tapi jangan percaya. Sebab apa? Mereka ini tidak beriman. Okay, sifat pertama, pengarang kita sebut, sifat dia adalah berpura-pura. Berpura-pura. Maksud dia, mereka mengaku beriman padahal sebenarnya tidak. Mereka bukan daripada golongan mukminin dan bukan juga kafirin. Mereka daripada golongan ketiga, iaitu munafikin. Sebab kalau sekiranya jelas mereka tidak beriman, kafir, mudah kita nak deal, mudah kita nak berurusan. Sebab kita tahu orang kafir ni memang dia tak terima Islam, memang dia tak terima Nabi SAW. Masalahnya ada satu golongan lagi yang mereka mengatakan mereka terima Islam, mereka beriman, tapi in practical
mereka tolak apa yang Nabi SAW ceritakan kepada mereka. Bahkan paling teruk lagi dalam ayat-ayat lain disebutkan, mereka bukan hanya menolak bagi diri mereka sendiri, tapi mereka mengajak orang lain supaya menolak seruan Nabi SAW. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna. Mereka cegah diri mereka, halang diri mereka daripada halang orang lain daripada mendengar ajaran Nabi. Dalam masa diri mereka juga tidak pergi dengan ajaran Nabi SAW. Itu sifat orang munafik. Sifat pertama kumpulan munafik ialah mengaku beriman dengan lidah, sedangkan hati mereka kufur dan benci akan Islam. Kumpulan ini ada cerita tadi. Kumpulan ini pada zaman Nabi diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita baca sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul ni, banyak sejarah-sejarah yang kalau kita baca kita akan rasa geram lah. Sebab dalam banyak kes dia menyakiti hati Nabi SAW. Kalau kita ingat sayang kepada Nabi SAW, bila kita baca kisah dia, kita akan rasa geram. Sehingga sekali-sekali anak dia pun, anak dia ni Abdullah, nama Abdullah juga, anak dia ni masuk Islam dan menjadi antara penunggu kuat Nabi SAW. Sehingga anak dia kata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sekiranya kamu benarkan aku untuk bunuh ayahku, sebab jahat sungguh ayah dia ni, maka berilah kebenaran kepada aku untuk aku bunuh kepancung dia." Sebab peranan apa dia punya the role atau peranan ayah dia Allah SWT itu teruk dalam menghina Nabi SAW, menghina Islam. Antaranya kalau boleh saya kongsi adalah ada satu kisah di mana dia bercakap dengan geng-geng dia dalam kumpulan dia, dalam grup dia, dalam kroni dia, sembang-sembang. Dia menghina, memperbodoh-bodohkan Nabi SAW dan para sahabat. Dia burukkan Islam, burukkan ajaran Quran, burukkan Nabi SAW di hadapan geng-geng dia. Selalu ada seorang budak kecil ni, sahabat Nabi SAW, namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam masa tu kecil. So Zaid ni lalu depan mereka ni, mereka ingat Zaid ni tak dengar, sebab kecil ni, very young. So mereka buat tak tahu je lah. So Zaid ni cerdik, budak cerdik kan. Bila dia dengar tu, dia curi-curi dengar, dia pergi cerita kepada Nabi SAW sifat orang munafik ini yang dia diketahui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi SAW bila dengar khabar ataupun cerita Zaid ini, Nabi sedih. Nabi sedih sebab mereka ini, Abdullah bin Ubay bin Salul secara khususnya, mereka ini bila solat, time solat belakang Nabi, solat bersama dengan Nabi. Bila Nabi mengajar, Nabi ceritakan hadis dan sebagainya, ajar para sahabat, mereka duduk depan. Tapi bila belakang, sama dengan geng-geng dia, mereka memburuk-burukkan Nabi SAW. Maka cerita Zaid bin Arqam ni menceritakan perihal mereka ni bercakap-cakap belakang Nabi, memburukkan Islam, memburukkan Rasulullah, sampai ke telinga Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah buat Ubay cepat-cepat pergi jumpa Nabi SAW. Dia bukan minta maaf kan? Dia mengatakan, "Hai Muslim, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada kamu, wahai Nabi SAW." Kita akan jumpa kisah ini dalam ayat-ayat berikut. Ayat sebelum ayat dia 13 ayat ni akan cerita. So depan Nabi elok kan, dengar cerita, dengar dia ajaran Nabi. Solat pun belakang Nabi SAW, tapi belakang Nabi SAW mereka memburukkan Islam ataupun Quran di bawah Nabi. Siapa pendukung dia? Dalam tafsir disebutkan kebanyakan sahabat yang punya pengikutnya adalah terdiri daripada kaum Yahudi. Okay? Kaum Yahudi yang membuat dakwaan sebagai orang mukmin, tetapi ditolak oleh Allah SWT dengan ungkapan yang sangat keras dan tegas, itu wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya bukan daripada kalangan orang mukminin. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan faham dengan nada yang lebih mendalam. Saya ada dengar ada satu terjemahan dalam bahasa Inggeris yang lebih kuat lah. Kalau bahasa Melayu, mereka sebenarnya bukan daripada kalangan orang mukmin, dia tak tepat. Di dalam bahasa Inggeris terjemahkan sebagai they are not believers at all. Itu maksud wamahum bi. Itu tengok, wamahum bi mu'minin, bukan wamahum mu'minun. Wamahum bi mu'minin. They are not believers at all. Maksudnya tidak ada satu pun zarah iman dalam hati mereka.
Itu sirah dalam bahasa Arab. Kumpulan ini terdiri dari orang yang memakai topeng iman dan Islam untuk menirukan umat Islam bagi memelihara kepentingan mereka. Mereka bersolat dan menunaikan ibadah sebagaimana orang Islam bersolat, tetapi tidak lebih daripada hanya untuk tayangan semata-mata. Kalau kita baca beberapa tafsiran yang lain, saya sebut di awal tadi, mereka ini bukan hanya termasuk orang yang menyatakan Islam, tetapi termasuk juga golongan ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasara. Sebab ayat ini kalau kita baca, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Okey. Orang Yahudi, orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi mereka tak beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak? Beza dengan orang ciri-ciri orang yang beriman, orang mutakin kan. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Beriman kepada Rasulullah, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum. Package yang lengkap. Okey. Ahli kitab Yahudi Nasara, mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya beriman kepada risalah sebelum. Mereka tak terima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So termasuklah juga ahli kitab daripada Yahudi dan Nasrani yang digelar sebagai termasuk di kalangan golongan munafik. Ini satu pandangan yang lain lah. Sebab mereka bila seronok juga bila kita masuk juzuk 2, juzuk 3, banyak akan menceritakan tentang dealings Nabi SAW dengan golongan Yahudi. Antaranya bila mereka berhujah dengan satu benda, dan jumpa Nabi SAW berhujah, minta pandangan dan sebagainya. So, Nabi bagi pandangan, Nabi bagi hujah, Nabi bagi bukti dan sebagainya, bagi dalil. So, Rasulullah minta mereka ni bawa kitab mereka, bawa Taurat, Yahudi bawa Taurat, Nasrani bawa Injil. Kita tengok, kita compare. Sampai kesudah mereka tak bawa. Sampai kesudah mereka tak datangkan kitab mereka, tak datangkan apa dia bukti-bukti daripada kitab-kitab mereka, sama ada Taurat ataupun Injil. Sebab kandungan kitab ini telah diubah. Telah diubah secara sewenang-wenangnya oleh pendeta-pendeta mereka. Okey, kita baca sekali lagi ya. Golongan munafikin pada hakikatnya ialah golongan hipokrit yang berpura-pura beriman untuk mempermain-mainkan orang Islam, atau golongan yang suka menangguk keuntungan daripada dua masyarakat, masyarakat Islam dan masyarakat kafir. Mereka mahu keuntungan duniawi dengan memperlihatkan diri sebagai orang mukmin, sedangkan mereka tetap terpaut pada kepercayaan datuk nenek mereka. Sebab itulah mereka bila jumpa orang Islam, dia orang puji. Kat depan tu puji, cakap baik dan sebagainya. Bila pergi pada geng mereka, balik kepada kroni-kroni mereka, mereka cakap tak baik, cakap buruk kepada Islam. So dia dapat untung dua-dua. Bila jumpa orang Islam, jumpa Nabi dengan para sahabat, mereka dihormati. Bila pergi kepada golongan mereka, golongan yang tak terima Nabi SAW, yang mereka memburuk-burukkan Nabi dan para sahabat, mereka pun dipuji. Nampak tak? So itu bahaya ni yang disebut oleh kebanyakan ulama. Sebab dia pergi kat sini, dia guna apa? Muka sebelah talam ni. Pergi sana, guna muka yang lain pula. Sebab tu dipanggil talam dua muka. Tapi bukan kuih talam. Talam dua muka, maknanya dua-dua boleh guna. Pergi kat sini, dia guna muka yang lain. Pergi kat sini, guna muka yang lain. Itu bahaya. Sebab itu mengarah kita mengatakan orang kafir lebih baik daripada munafikin. Dalam konteks mana? Kerana masih ada harapan untuk kembali beriman kepada Allah Ta'ala pada suatu masa akan datang. Mereka itu kafir jelas, tetapi sekiranya sampai benar Islam masuk dalam hati mereka, mereka akan beriman. Ada harapan di situ. Tetapi tiada harapan itu pada munafikin. Sikap mereka tidak jelas, sama ada terhadap diri mereka sendiri maupun masyarakat. Mereka tidak berani berterus terang dengan sikap dan kedudukan sebenar. Ini huraian dia sikit, dia ambil daripada seorang ulama di alam Melayu di Malaysia. Pada zaman moden ini, kaum munafikin lebih besar bilangannya, lebih bijak dan lebih mampu berdebat. Menurut almarhum Datuk Yusof Zaki Yaakob, Datuk Yusof Zaki Yaakob ni antara yang menterjemahkan tafsir fi Zilal Al-Quran, tafsir Said Qutb tu dalam bahasa Arab.
diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dicetak oleh, tak silap saya dulu, Pustaka Aman Press di Kota Baru. Full tafsir dalam Quran tu. Dalam bahasa Inggeris kita boleh dapatkan dalam e-book banyak. E-book dalam bahasa Melayu tak ada lagi. Kita kena beli kitab. So pandangan dia kata golongan munafikin ni zaman moden, mereka hidup dan bergerak dengan nama dan kad pengenalan Islam, tetapi hati mereka benci terhadap Islam dan memandang rendah kepada undang-undang atau hukum-hukum Islam, atau memandang kecil terhadap hukum-hukum Islam, atau memandang kecil terhadap amalan-amalan ibadah dalam Islam. Mereka berpura-pura memuji-muji Islam semata-mata kerana takut akan pemulauan masyarakat Islam, atau kerana mengingini pengakuan khalayak muslimin. Mereka begitu gembira kerana dapat menipu khalayak muslimin, sedangkan pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, merujuk kepada ayat yang ke-9. Sebab tu kalau sebagai contoh kita dengar orang-orang yang menghina sunnah amalan-amalan ibadah dalam Islam, menghina sunnah Nabi SAW. Dulu dia pun orang cerita menghina janggut. Kita tak nak berjanggut tak apa, kita nak cukup janggut, tak nak simpan janggut tak apa, tapi jangan kita menghina sunnah Nabi SAW dalam konteks menyimpan janggut. Jadi kita tak nak simpan tu tak apalah, tak dapat pahala sunnah, kan? Tapi jangan kita menghina, kita mengatakan simpan janggut ni apa, backward lah, tak modern lah, kan? Teroris lah, macam-macam. Jadi kalau niat itu adalah untuk menghina sunnah Nabi SAW, maka dibimbangi akan terjatuhnya kita punya akidah. Sebab bila kita hina sunnah Nabi, maknanya kita tolak Nabi SAW. Bila tolak Nabi SAW, maknanya kita dah half daripada syahadah kita telah tertolak. Sebab itu kita kena berhati-hati tentang perkara yang melibatkan akidah. Tapi golongan yang tidak kisah, tidak kisah. Sebagai contoh juga, selalu kita dengar tentang persoalan hukum, persoalan hukum. Sebagai contoh saya selalu bawa hukum hudud. Hukum hudud ni jelas dalam Quran. Sebagai contoh hukum potong tangan, jelas dalam Quran. Hukum qisas, jelas dalam Quran. Okay. Jadi isunya bukan hudud itu kita boleh terima atau tak boleh terima. Sebab hudud itu jelas dalam Quran. Maknanya kita sebagai orang Islam kita kena terima. Okay. Masalah kita nak kata di sudut pelaksanaan tak sesuai, mungkin masa tak sampai lagi, itu cerita lain. Di sudut hukum itu sendiri kita kena terima, sebab ia sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Nabi SAW. Masalah tak sampai masa lagi nak selesai, tak sesuai masyarakat majmuk dan sebagainya, itu isu lain lah. Tapi jangan kita menjadikan alasan tak sesuai, masanya masyarakat majmuk tak sesuai dan sebagainya, kita jadikan alasan tadi untuk kita tolak. Hudud ini tidak boleh kita terima. Nampak tak? Beza. Kalau kita tengok dalam konteks dunia Islam sekarang ni pun, dunia sekarang ni mana ada negara yang fully melaksanakan hukum Islam. Biasa kita dengar hukum potong tangan di Saudi. Memang ada lah hukum potong tangan. Hukum bunuh qisas memang ada dia di Saudi. Baru-baru ni di Brunei, Sultan Brunei dia disyaratkan supaya pemerintah di Brunei ini ataupun penguasa hukum Islam di Brunei ini supaya berusaha untuk laksanakan hukum Islam. Okay. Jadi hukum Islam ni biasanya disensasikan bila kita sebut tentang hudud, kita nampak Islam tu hudud. Tidak. Dia sebahagian kecil saja daripada hukum Islam, sebahagian kecil daripada, tetapi tidak sempurna Islam kita tadi. Kita tidak menerima hukum Allah ini dalam bentuk baik hudud atau qisas ataupun ta'zir. Faham? Jadi bila isu hudud lagi dipolitikkan, jadi kita nampak dia telah mengkaburkan kita punya kefahaman. Persoalan menerima hukum Allah ini ia berkait dengan iman dan kufur. Kalau kita tolak, maka kita telah menolak hukum Allah, kita tolak hukum Quran. Jadi ada setengah kadang-kadang saya sedih juga yang ada yang mengatakan hukum hudud ini tak ada dalam Quran. Jelas Quran kalau kita baca. Ada. Jadi jangan kita sensasikan, jangan kita politikkan perkara-perkara yang jelas dalam Quran. Masalah pelaksanaan itu cerita lain, kita tinggal kat tepi lah, kan? Kalau kita nak terima, kita kena terima. Itu perkara semasa yang saya kira kita kena jelas lah. Kalau kita tak jelas, kita akan faham satu benda tu dengan apa kita kata konteks yang tak betul lah. Kita akan ambil kalau tadi berdasarkan fahaman yang tidak betul.
Saya ambil satu sifat lagi. Yang kedua ni yukhadi'un Allah. Justru golongan munafikin ini menutup kekufurannya dengan tudung iman dan Islam. Mereka menunjukkan diri mereka kepada orang ramai selepas mukminin. Menunjukkan diri mereka kepada orang ramai sebagai orang beriman. Mereka beribadah tetapi niat mereka untuk menipu. Saya sebut tadi lah, kisah jelasnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan dia. Siapa penipu dan siapa tertipu? Allah Ta'ala jawab kan, yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Cuba bayangkan ayat ini turun, Allah Ta'ala address masyarakat Madinah yang mana kalangan mereka itu termasuk orang munafik. Sebab tu antara perkara yang paling ditakuti oleh orang munafik di zaman Nabi SAW ialah bila turun ayat-ayat daripada langit yang menceritakan tentang sifat mereka secara direct. Mereka cukup takut. Sebab ayat-ayat tentang munafik terlalu banyak. Kita boleh baca surah Al-Anfal, surah Taubah. Even ada satu surah, suratul munafiqin, surah Al-Munafiqun, belakang-belakang. Satu lagi ya. Yang kedua, ciri mereka adalah menipu Allah dan mukmin. Tipu Allah dan tipu orang beriman. Okay. Munafikin menyangka diri mereka cerdik, pintar dan berkebolehan. Mereka menipu orang mukmin yang lurus dan jujur. Tetapi Al-Quran menerangkan hakikat perbuatan mereka itu bukan sahaja ingin menipu orang mukmin, tetapi juga Allah. Mereka tidak sedar sebenarnya penipuan ini ialah mereka menipu diri sendiri. Okay. Bolehkah Allah Ta'ala itu ditipu sedangkan Allah pencipta langit dan bumi, termasuk diri orang yang menipu itu? Memang orang yang bodoh dan tidak sedar akan dirinya sahaja yang sanggup menipu Tuhan, itu tipu Allah SWT. Menipuan munafik ini tidak akan mengenal sesiapa, hanya diri mereka sendiri. Mereka hidup sentiasa dalam ketakutan yang tidak berakhir. Sebut tadi lah, sampailah bila tu ayat cerita tentang ciri mereka. Mereka pergi jumpa Nabi, cerita Rasulullah, kami sebenarnya bukan macam tu, dia betulkan balik. Sedangkan Quran ada tu mana? Ceritakan ciri-ciri mereka yang saya jelas menentang Nabi SAW. Jadi kita ada 4 lagi ciri, insyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya. Kalau ada sebarang soalan ataupun penambahan, saya silakan. Setiap orang munafik kan, yang macam yang masih beriman, macam tadi yang ada 3 sifat tu kan, bolehkah kita kurangi? Betul, dia selalu menyusahkan Islam lah. Kalau nak buat benda Islam selalu dihalang semua tu. Sebab dia still Islam, boleh kita perangi tak? Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, Rasulullah ni dia tidak menyatakan sifat tidak suka itu secara terbuka kepada golongan munafik yang golongan pertama tadi, Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay. Ramai di kalangan para sahabat bila kalau kita baca sejarah-sejarah yang mereka memburukkan Nabi ni, kita tak pasti kalau ada kat depan kita akan ambil tindakan. Sahabat-sahabat pergi mengadu kepada Nabi SAW, Rasulullah, kenapa kamu terlalu berlembut? Kenapa kamu terlalu berlembut dengan golongan munafikin ni? Abdullah bin Ubay dengan kawan-kawan dia. Orang kata dia disudut dia Nabi sebagai Rasulullah, sebagai ketua. Jadi usul berdakwahnya ataupun cara untuk deal dengan mereka ini perlu bijaksana. Sebab sekiranya Nabi SAW menyatakan peperangan secara terbuka, maka orang kafir akan mengatakan Muhammad memerangi orang dia sendiri, itu orang Islam. Sebab mereka ini zahir Islam. Okay. Pakaiannya pakaian orang Islam, cuma dalam hati kita tak nampak. Okay. Jadi kalau ikut sejarah Nabi SAW, tidak perang secara terbuka golongan munafikin ini, kecuali dalam kes di mana mereka membuat masjid Dirar. Masjid Dirar itu Rasulullah sebab mereka mewujudkan satu institusi untuk melawan institusi masjid Nabi. Rasulullah arahkan selepas turun ayat, Allah arahkan supaya masjid Dirar itu, masjid Dirar ini masjid yang dipopuler atau ditubuhkan oleh golongan munafikin tadi, dihancurkan atau dimusnahkan, dibakar. Okay. Sehingga akhir sekali bila Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, satu hadis disebutkan anak dia Abdullah pergi jumpa Nabi sallallahu. Pergi jumpa Nabi, minta supaya minta baju Nabi sallallahu untuk digunakan untuk kafan ayah dia.
apa ya? Maka Nabi bagi. Nabi bagi. Dan akhir sekali antara orang yang menentang pandangan atau sikap Nabi ini terhadap Allah bin Ubay misalnya bila dah meninggal adalah Umar. Syekh Umar ni terkenal dengan keras. Kata Rasulullah, Abdullah bin Ubay dulu hina kamu, burukkan kamu, buat jahat kepada kamu dan sebagainya. Tapi kamu masih lagi buat baik pada dia. Sampai Rasulullah diceritakan Rasulullah nak solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah minta kebenaran kepada anak dia Abdullah bin Abdullah, anak dia Abdullah juga. Sehingga akhir sekali turun ayat Allah Ta'ala membenarkan pandangan Sayyidina Umar. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan kamu sembahyangkan orang yang mati di kalangan orang munafik, dan yang kamu diri di kubur yang kamu iringi dia, memberi penghormatan kepada mereka. Jadi dalam ayat itu dan soalan kami tidak menunjukkan tangan secara terbuka. Pandangan saya dalam konteks ini perlu ada kebijaksanaan lah. Kalau orang yang berkuasa itu sebagai pemerintah, dia kena ada kebijaksanaan. Sebab kalau penentangan itu secara terbuka, tak kena cara dan sebagainya, boleh berikan fitnah kepada orang Islam. Jadi perlu ada cara. Tapi kalau benda itu berlegar dalam keadaan sama-sama masyarakat yang tidak ada pengaruh, benda itu boleh diselesaikan melalui dakwah. Melalui dakwah. Sebab zaman Nabi tidak pinpoint orang ni munafik, orang ni munafik, tidak. Hanya ada beberapa orang para sahabat yang Rasulullah bagi tahu rahsia orang munafik, orang yang munafik. Antaranya Hudzaifah bin Yaman. Ini pemegang rahsia senarai orang munafik zaman Nabi. Sehingga Sayyidina Umar pun kalau berlaku satu-satu kematian, Sayyidina Umar akan tengok Hudzaifah bin Yaman pergi tak? Kan? Itu dalam konteks yang pertama tadi lah. Dalam konteks sifat munafik yang kedua tadi, kita sebenarnya juga tidak terlepas dalam beberapa ciri tadi. Sehingga kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia sendiri pun setiap masa dia pegang khalifah, dia jadi khalifah Islam, setiap malam dia akan tanya diri dia sendiri, dia akan tuduh diri dia sendiri, dia ni munafik. Dia kata aku ni munafik. Jadi kita kena reflect diri kita lah dalam konteks munafik yang kedua tadi. Munafik di situ amali, munafik di situ walaupun kita dah beriman, tapi ada ciri-ciri nifak yang dalam diri kita. Kalau kita tidak perbaiki, kita tak hilangkan, kita tak buang, dia akan menjadi barah dalam hidup kita. Tambah lagi kalau ia berlaku dalam satu kelompok, dalam satu kumpulan, dia akan menjadi barah dalam masyarakat dan Islam. Allah A'lam. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita untuk minggu depan kita tangguhkan, insyaAllah kita beri ruang sepenuhnya kepada pemain-pemain dan juga penyokong buat SE. Dia perlu padatlah, insyaAllah. Kalau tak boleh bagi sokongan dengan sepak bola, bagi sokongan dengan sepak angin, insyaAllah kita bagi. Jadi terima kasih kepada Allah SWT memberikan kesempaatan kepada kita. Boleh balik kita baca lagi lah. Khususnya saya suka cadangkan kita baca lagi sejarah struktur sosial masyarakat di Madinah. Orang Islam yang macam mana, orang Yahudi macam mana, orang Arab yang belum masuk Islam lagi macam mana, ahli kitab Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Supaya bila kita baca surah Al-Baqarah ni, kita akan clear apa background kepada masyarakat yang Allah Ta'ala address melalui ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.